Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Maisarah binti Khairul Azmi. Saya selaku wakil dari kumpulan 4, saya akan menerangkan tentang topik tugasan yang diberikan iaitu isu sosial budaya rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah mengubah kebiasaan kehidupan masyarakat kepada norma baharu. Rutin harian terbantut rentetan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mengambil kira dari segi aspek sosial, masyarakat tidak boleh bersosial seperti sedia kala dan segala hubungan adalah hanya atas talian di mana ia mempunyai limitasi. Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dilaksanakan oleh kerajaan pada 18 hingga 31 Mac 2020 bagi membendung penularan penyakit berjangkit. Walau bagaimanapun, tempoh kawalan pergerakan tersebut disambung namun diberikan kelonggaran kepada rakyat mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Sektor rumah tangga, pendidikan, keuangan dan kesihatan antara yang paling teruk terjejas di mana berlakunya kadar perceraian yang tinggi, ekonomi yang semakin menjunam serta tahap kesihatan yang membimbangkan. Justeru, mari kita lihat perbincangan tentang isu sosial dan budaya rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Baiklah, beralih kepada topik kita yang pertama iaitu isu sosial dan budaya terhadap kesejahteraan rumah tangga semasa tempoh kawalan pergerakan PKP. Yang pertama, budaya mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuklah sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian serta karya seni. Yang kedua, banyak aktiviti terpaksa diberhentikan semasa PKP. Berikutan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara sejajar dengan perintah yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN di mana sebarang majlis sosial, majlis keagamaan, majlis perayaan, bahkan majlis perkahwinan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Seterusnya, kurang persediaan dari segi mental dalam menempuhi bahtera rumah tangga khususnya sewaktu pandemik. Tiada memori indah dikenang pada hari bersejarah semestinya meninggalkan kesan yang dalam khususnya kepada diri bakal pengantin. Namun terpaksa juga mereka meneruskan kehidupan rumah tangga seperti biasa. Mari kita lihat kepada isu sosial dan cabaran konflik rumah tangga. Yang pertama, tekanan bagi ibu bapa bekerja dari rumah dan menguruskan anak-anak. Berkurung di rumah untuk tempoh masa yang lama tidak dinafikan mampu memberikan impak negatif terutamanya kepada aspek mental dan emosi. Di samping menguruskan segala keperluan di dalam rumah seperti memasak, mengemas rumah, menjaga anak yang masih kecil, ditambah pula dengan tugasan kerja bagi yang bekerja dari rumah, sangat memberi tekanan dan menguji kesabaran. Seterusnya, gagal mengawal perasaan. Tekanan seperti ini boleh menjurus kepada timbulnya konflik di dalam rumah tangga. Masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik mendorong kepada berlakunya keganasan rumah tangga akibat daripada kegagalan mengawal kemarahan dan stres. Namun, walau apa pun sebab atau alasan, tiada seorang pun berhak melakukan keganasan terhadap sesiapa sahaja, khususnya ahli keluarga sendiri. Terusnya, kesan keganasan rumah tangga semasa PKP. Yang pertama, peningkatan bilangan panggilan dan aduan keganasan rumah tangga. Women AIDS Organisation atau lebih dikenali sebagai WAO menerima peningkatan sebanyak 14% bilangan panggilan dan aduan melalui aplikasi WhatsApp. Kadar peningkatan ini dipercayai diambil sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 dilaksanakan. Kesan yang kedua, fobia dan trauma yang dihadapi oleh anak-anak. Tekanan melihat pergaduhan ibu bapa di depan anak menyebabkan mereka sukar mempercayai orang lain. Segala kata cacian dan perlakuan ketika sedang bergaduh akan menyebabkan anak-anak mengalami trauma dan tantrum kerana ia ibarat mimpi ngeri buat mereka. Kemurungan ini akan menjadikan mereka menjadi antisosial dan kerap menjauhkan diri dari persekitaran yang sihat dan tidak mahu disayangi sesiapa kerana rasa khawatir diabaikan. Yang terakhir, cara menangani keganasan rumah tangga semasa PKP. Yang pertama, sentiasa peka dan mengambil berat dengan situasi keliling. Umum mengetahui masyarakat kejiranan di Malaysia mengamalkan dan mempraktikkan budaya prihatin dan ambil berat. Maka, jika kita terdengar atau terlihat sebarang tindakan yang mencurigakan, janganlah kita teragak-agak untuk membuat panggilan kepada pihak berkuasa. Yang kedua, meluangkan masa bersama keluarga. Peluang dan masa yang ada hendaklah dimanfaatkan sebaiknya. Menonton video-video nasihat dan ceramah agama bersama ahli keluarga merupakan antara cara terbaik dalam menangani keganasan rumah tangga. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Siti Aisyah binti Azrul dan saya akan menerangkan tentang isu sosial rakyat Malaysia dalam tempoh PKP berkaitan etika dan budaya dalam pelbagai peradaban. Yang pertama, isu sosial dalam pembelajaran. Perubahan mendadak yang berlaku sewaktu COVID-19 melanda dan PKP yang dijalankan menjadikan semua pihak perlu hidup dengan norma baharu. Begitu juga dengan sesi PDPR yang diadakan bagi menggantikan pembelajaran secara bersemuka. Di sini timbulnya isu kerana terdapat segelintir ahli keluarga yang tidak memahami jadual waktu sesi pembelajaran bagi tenaga pengajar dan pelajar. Perkara ini memberikan tekanan kepada tenaga pengajar dan pelajar kerana sukar untuk membahagikan masa untuk melakukan tugasan harian di rumah selain tugas mereka sebagai seorang pendidik dan juga pelajar. Seterusnya, cabaran mempraktikkan norma baharu dalam pembelajaran. Budaya menggunakan pen, pensel, kertas dan juga papan putih untuk mencatat nota serta menyalin nota telah berubah kepada 360 darjah apabila PDPR mula diperkenalkan. Di sini, tenaga pengajar serta pelajar perlu cakna dengan teknologi atau aplikasi panggilan video seperti Zoom maupun Google Meet bagi berhubung antara satu sama lain. Di sini timbulnya sedikit isu jika seorang tenaga pengajar atau pelajar itu kurang berkemahiran dalam mempraktikkan norma baharu ini. Ianya akan membataskan sesi PDPR yang dijalankan. Yang ketiga, kesan yang dihadapi oleh pelajar. Di sini, pelajar berasa kurang bermotivasi untuk menyertai kelas secara atas talian. Ini kerana mereka berasa stres kerana tidak dapat bertemu rakan seperti zaman sebelum COVID melanda dan PDPR dijalankan. Selain itu, mereka merasakan usaha untuk belajar tidak berbaloi serta terdapat masalah keluarga yang dipendam oleh mereka. Faktor-faktor ini menjadikan motivasi mereka untuk menumpukan perhatian terhadap pelajaran mula meredup. Seterusnya, isu peradaban dalam pengajaran dan pembelajaran. Peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Isu capaian internet yang lemah dan tidak memberansangkan yang dihadapi oleh tenaga pengajar dan pelajar akan menjadikan peradaban di Malaysia merudum kerana sesi pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Selain itu, masalah kekurangan peranti dan juga gadget akan menjadi salah satu punca peradaban di negara ini sekiranya tiada inisiatif bagi penambahbaikan yang dijalankan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Sarah Akilah Muhammad Azizi. Saya akan menerangkan isu sosial dan budaya dalam sektor ekonomi dan etika perniagaan sewaktu pandemik. Aliran ekonomi sewaktu pandemik menunjukkan perubahan dari segi budaya pembelian rakyat Malaysia rentetan dari PKP yang dijalankan. Antara isu sosial yang berlaku ialah pembelian panik. Pembelian panik terjadi akibat dari berita palsu yang disebarkan yang telah menyebabkan pembaziran yang melampau. Situasi ini telah menyebabkan pengguna, terutama mereka yang betul-betul memerlukan, akan menjadi masa. Isu ini tidak wajar dijadikan justifikasi kepada pengguna yang berbelanja di luar keperluan. Di samping itu, isu pembelian panik juga telah mendorong peniaga yang tidak bertanggungjawab mengambil peluang menaikkan harga barang. Selain dari itu, budaya lain yang dapat diperhatikan ialah kebanyakan peniaga terpaksa menutup atau mengahadkan kedai fizikal mereka akibat kekurangan pelanggan dan membuka kedai atas talian. Masyarakat dilihat telah selesa untuk membeli di platform seperti Shopee yang menawarkan pelbagai barangan keperluan seharian. Seperti yang kita sedia maklum, PKP telah mengahadkan pergerakan individu ke sesuatu tempat. Oleh yang demikian, masyarakat mula mengubah budaya pembelian mereka kepada atas talian. Peningkatan dalam pembelian barangan runcit dalam talian menunjukkan bahawa tingkah laku pengguna telah berubah kerana pembelian secara fizikal boleh menjadi hal yang rumit kerana pengguna terpaksa beratur panjang di pasaraya dan SOP yang diambil untuk mencegah penularan COVID-19. Beralih pula kepada intipati yang kedua iaitu etika perniagaan sewaktu pandemik. Seiring dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, etika perniagaan juga telah berubah. Antara SOP yang paling ketara ialah pemakaian penutup muka dan penjarakan sosial. Setelah kerajaan mengumumkan kebenaran makan di kedai pada fasa kedua, peniaga kedai makan telah membuat persediaan yang rapi untuk menyambut pelanggan mereka dengan menumpukan aspek kebersihan di kedai dengan melakukan sanitasi dan memeriksa sijil vaksinasi pelanggan. Di samping itu, pasaraya telah melekatkan pita pelekat berbentuk X kepada pelanggan bagi memastikan para pelanggan mengekalkan jarak sosial. Walau bagaimanapun, terdapat sudut negatif dalam pembelian atas talian yang perlu dititikberatkan oleh pembeli iaitu penipuan produk atau servis. Terdapat segelintir peniaga yang memanipulasikan produk atau servis yang disediakan dengan menyunting menggunakan teknologi video dan grafik. Akibatnya, pengguna tertipu dengan barangan tersebut kerana produk yang dipaparkan tidak sama dengan produk sebenar.
Hal ini tidak akan wujud sekiranya peniaga mempunyai sifat etika yang tinggi dengan bersikap jujur dan menghormati pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada kali ini, saya Muhammad Syami Ishraf bin Hanafi akan memberikan penjelasan terhadap tajuk cabaran dalam pengurusan kewangan dan juga kesan sosial dalam sektor ekonomi. Untuk yang pertama adalah cabaran dalam pengurusan ekonomi dan kewangan. Seperti yang kita semua tahu bahawa sebelum ini, kita sebagai masyarakat juga sebagai manusia, kita ada satu habit di mana kita membeli belah sesuka hati kita. Kita membeli barang-barang yang tidak berkeperluan. Tapi, yang itu adalah sebelum itu. Untuk masa sekarang ni, kita lebih berhati-hati dalam membuat sebarang pembelian dan perbelanjaan. Kita sangat-sangat mengira kos. Sebab pengurusan kewangan pada kali ini perlulah diteliti dan diatur dengan sebaik-baiknya. Sebab COVID-19 ni dia banyak mengganggu dan memberikan kesan kepada sektor kewangan kita. Pada sini sebenarnya, benda ni telah melatih kita sebagai manusia untuk sentiasa berjimat cermat dalam setiap apa-apa pun perbelanjaan. Jadi tidak hairanlah mengapa agama Islam dia sangat mementingkan pengurusan harta yang bermaklumat dan mengikut kehendak syarak. Yang kedua adalah kesan sosial terhadap sektor ekonomi. Sepanjang COVID-19 ni kita tengok bahawa isu pengangguran di Malaysia ni semakin meningkat. Apa tidaknya, perniagaan banyak ditutup. Banyak perniagaan-perniagaan kecil, contohnya syarikat pelancongan yang masih dalam proses ingin berkembang, terpaksa ditutup, terpaksa gulung tikar untuk mencari perniagaan-perniagaan yang lain. Sebab pada ketika itu, seperti yang kita semua tahu bahawa syarikat pelancongan sangatlah tidak diperlukan pada ketika itu. Kerana demand untuk kita melancong ke negara lain adalah tidak dibenarkan. Jadi untuk itu memang syarikat-syarikat pelancongan sangat-sangat terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Daripada itu juga tidak tertinggal dengan golongan belia. Bila kita fikir bahawa golongan belia adalah golongan-golongan yang sudah dewasa, meningkat dewasa, mungkin ada di antara mereka yang buta teknologi, buta IT. Jadi seperti yang semua tahu bahawa teknologi pada masa ini sangat-sangat canggih. Syarikat memerlukan orang-orang yang berpengetahuan dalam IT, dalam teknologi. Jadi itu membuatkan golongan belia lagi susah untuk mendapatkan kerja di saat-saat sekarang, disebabkan oleh buta teknologi. Assalamualaikum, nama saya Nur Ayuni binti Hazlan dan saya akan menerangkan tentang cabaran petugas barisan hadapan semasa pandemik. Antaranya ialah isu kekangan sokongan sosial, cabaran dalam mewujudkan hubungan positif, nilai etika dan integriti semasa bertugas dan kesan diskriminasi dan stigma awam. Yang pertama ialah isu kekangan sokongan sosial menyebabkan para petugas barisan hadapan mengalami ketidakstabilan emosi. Hal ini berpunca daripada burnout yang menyebabkan golongan barisan hadapan tertekan dengan situasi bekerja kerana peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Antara faktornya ialah kekurangan masa bersama keluarga, kekurangan masa untuk beristirahat serta kekurangan sokongan moral daripada keluarga. Jadi, petugas barisan hadapan tidak terlepas daripada rasa ingin membunuh diri yang dianggap sebagai satu budaya baru semasa pandemik. Secara tidak langsung, kemurungan turut dihadapi kerana pertambahan tugas. Sebagai contohnya, pihak polis mengawal sempadan negeri dan pihak bomba terpaksa mengebumikan dan sanitasi jenazah pesakit-pesakit COVID-19. Oleh itu, sokongan sosial amat diperlukan di tempat kerja dengan berkomunikasi dengan rakan sekerja untuk mengurangkan tekanan dan bebanan yang dihadapi. Yang kedua, cabaran dalam mewujudkan hubungan positif antara petugas barisan hadapan dengan orang awam kerana sentiasa berlakunya perselisihan faham. Situasi sekarang bertambah rumit apabila para petugas barisan hadapan terpaksa lebih bertegas dalam membendung penularan COVID-19 di Malaysia. Sebagai contoh, orang awam tidak berpuas hati kerana mereka menganggap petugas barisan hadapan tidak memahami tanggungjawab mereka serta melambatkan perjalanan ke pejabat atau ke sekolah kerana terpaksa mengharungi kesesakan jalan raya. Manakala bagi sektor kesihatan pula, perkhidmatan dan layanan yang diberikan tidak ramah sehingga dilabel tiada etika semasa bekerja. Contohnya, tiada alternatif yang diberikan kepada pesakit COVID-19 yang memerlukan bantuan kecemasan seperti tekanan oksigen turun dan kesesakan nafas. Isu ini tidak seharusnya dipraktikkan kepada orang awam bagi memastikan kesihatan orang awam terjamin dan mengurangkan perselisihan faham agar hubungan positif dapat terjalin.
Yang ketiga, nilai etika dan integriti semasa bertugas. Ianya melibatkan tanggungjawab dan amanah untuk bersikap jujur dan berwibawa semasa menjalankan tugas. Sektor keselamatan serta sektor kesihatan kerap mendapat aduan, kritikan dan ketidakpuasan hati disebabkan perkhidmatan yang tidak cekap dan pelaksanaan tugas yang tidak serius telah memberi imej buruk terhadap kredibiliti para petugas barisan hadapan. Peningkatan kes rasuah dalam kalangan pihak penguat kuasa semasa pandemik, terutamanya semasa sekatan jalan raya untuk merentas daerah. Pelanggaran etika diuji semasa bertugas tidak dapat dielakkan kerana manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan. Contohnya, dalam keratan akhbar melibatkan kaki tangan sektor kesihatan terpalit dengan isu rasuah menguruskan jenazah pesakit COVID-19. Sebagai penjawat awam dalam semua sektor haruslah menerapkan nilai etika dan integriti dalam diri semasa bertugas bagi menunjukkan budaya yang sihat dan penuh iltizam supaya negara kekal dengan imej yang bersih. Akhir sekali, kesan diskriminasi dan stigma awam mencetuskan keadaan yang lebih parah dengan menghuru-harakan ketenteraman negara dengan bertindak menilai seseorang individu atau organisasi sebagai positif COVID-19. Orang awam menjadikan petugas barisan hadapan sebagai musuh dan mengelakkan untuk bersemuka secara terus. Diskriminasi yang telah disebarkan di atas talian tidak dapat dikawal dan memberi kesan kepada petugas barisan hadapan untuk menanggung beban dan menanggung perasaan malu berhadapan dengan orang awam. Tambahan pula, anak-anak petugas barisan hadapan turut menerima impak. Sebagai contoh, apabila anak-anak petugas barisan hadapan dihantar ke pusat asuhan atau tadika, mereka mendapat kecaman daripada kumpulan ibu bapa yang lain kerana bimbang kanak-kanak yang lain bakal dijangkiti COVID-19. Berdasarkan kajian, 88% keputusan pengguna Facebook daripada 66,600 yang mengambil bahagian mengundi untuk tidak bersetuju sekiranya taska dibuka, manakala 12% bersetuju bagi golongan bekerja. Justru itu, kita haruslah memasukkan sikap diskriminasi dan stigma negatif terhadap petugas barisan hadapan kerana merekalah pejuang negara yang sanggup mengorbankan masa untuk membantu menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Maisara binti Muhammad Hamzar dan hari ini saya akan membentangkan mengenai etika bersosial dan berbudaya dengan pelbagai peradaban. Yang pertama ialah isu pergaulan antara kaum sewaktu pandemik. Yang kedua, etika pergaulan dalam pandemik. Yang ketiga, cabaran mengekalkan pembudayaan dalam norma baharu. Dan yang keempat, kesan bersosial dan berbudaya ketika PKP terhadap peradaban. Antara isu pergaulan kaum sewaktu pandemik ialah sambutan perayaan diperketatkan. Sebagai contoh, rakyat Melayu yang kebiasaannya solat tarawih di masjid terpaksa menjalani ibadah tersebut di rumah sendiri. Manakala kaum Cina yang menyambut Tahun Baru Cina dan kaum India yang menyambut Deepavali terpaksa disambut secara kecil-kecilan saja. Di samping itu, pandemik juga membataskan kita untuk menjalani kehidupan dan budaya normal seperti bersentuhan, jabat tangan dan berpelukan. Rakyat Malaysia juga telah dipupuk dengan adab bersalaman ketika berjumpa dengan orang yang lebih tua. Namun, pandemik telah mengubah cara kehidupan bersosial dan berbudaya dalam sebuah komuniti dan masyarakat. Seterusnya, etika pergaulan dalam pandemik. Undang-undang juga ditubuhkan ketika pandemik iaitu Standard Operation Procedure SOP seperti pemakaian topi muka, penjagaan kebersihan dan penjarakan fizikal. Selain itu, rakyat Malaysia juga diarahkan untuk tidak berkumpul di tempat-tempat yang tertutup. Seterusnya ialah cabaran mengekalkan pembudayaan dalam norma baharu. Setelah perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, aktiviti pulang ke kampung tidak lagi dibenarkan kecuali atas alasan yang kukuh. Sepanjang pandemik ini berlaku, rakyat tidak dapat bertemu ahli keluarga dan saudara mara seperti biasa. Namun, jarak bukanlah penghalang dalam usaha merapatkan hubungan silaturahim. Ini dapat dibuktikan di mana rakyat Malaysia menggunakan platform panggilan video atas talian seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya. Yang terakhir ialah kesan bersosial dan berbudaya ketika PKP terhadap peradaban. Akibat pandemik yang melanda di seluruh dunia, aktiviti bersosial dan berbudaya yang tidak dapat dijalankan seperti biasa telah menjejaskan proses peradaban. Masyarakat tidak dapat bergaul seperti biasa dan banyak meluangkan masa di rumah bagi mengelakkan perjumpaan secara bersemuka akibat daripada pandemik COVID-19. Masyarakat banyak menghabiskan masa bersama gadget dan melayari internet untuk mengetahui berita-berita terkini. Walau bagaimanapun, budaya yang diamalkan ini memberi kesan yang negatif terutamanya kepada kanak-kanak. Ini menyebabkan mereka menjadi taksub dan juga leka terhadap tugas-tugas yang penting. Kesimpulannya, kita dapat lihat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini telah memberi
kesan positif dan negatif dalam sistem sosial dan budaya bagi kalangan masyarakat dan individu di Malaysia. Banyak isu-isu sosial dan budaya yang telah dibincangkan, sebagai contoh isu sosial rumah tangga, isu pendidikan, isu budaya dalam perbelanjaan, isu pekerjaan di barisan hadapan dan juga isu etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Justeru, kita mestilah sentiasa mengambil berat dan cakna akan situasi di sekeliling kita. Usaha bagi memutuskan rangkaian COVID-19 juga perlu diteruskan dan dikukuhkan supaya masyarakat dapat menjalani hidup seperti sedia kala dan melakukan aktiviti sosial dan budaya yang lebih sihat.